Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current Sphere MY. Sabah bakal menjadi hub tenaga utama di Asia Tenggara dengan pelancaran projek hub tenaga minyak dan gas bernilai 8,88 bilion ringgit di Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang ataupun SOGIP. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor menyatakan bahwa projek ini akan mewujudkan lebih banyak peluang untuk kerjasama, inovasi dan pembangunan dalam sektor minyak dan gas yang akan memberi manfaat kepada pemain industri serta komuniti tempatan. Beliau menekankan bahwa dengan menyediakan bekalan gas asli dan bahan api rendah karbon yang stabil, SOGIP dapat membantu menjembatani peralihan daripada kebergantungan kepada bahan api fosil kepada penggunaan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti tenaga solar dan angin dalam campuran tenaga Malaysia. Projek ini merupakan kerjasama strategik antara Sabah Oil and Gas Development Corporation ataupun SOGDC yang menguruskan SOGIP dan Gibson Shipbrokers Ltd. Ia akan dilaksanakan dalam dua fasa, termasuklah pembinaan pelabuhan canggih yang didedikasikan untuk aktiviti pengangkutan dan perdagangan tenaga. Dengan sokongan kukuh daripada rakan kongsi sektor swasta dan kerajaan, SOGIP dijangka menarik lebih banyak pelaburan dalam infrastruktur tenaga, kemajuan teknologi dan pengembangan industri. Kerajaan negeri juga menubuhkan Majlis Kandungan Tempatan Sabah melalui SMJ Energy pada Mei lalu sebagai platform kerjasama untuk pihak berkepentingan industri meningkatkan kapasiti tempatan dalam industri minyak dan gas. Melalui platform ini, negeri akan mewajibkan semua pihak berkepentingan untuk melabur dalam latihan dan pembangunan rakyat Sabah melalui program jangka pendek dan sederhana yang akan dilaksanakan tahun ini. Sebagai tambahan, SOGIP juga sedang mempromosikan inisiatif hidrogen biru sebagai sebahagian daripada usaha untuk mengembangkan hub hidrogen terkemuka di negara ini. Sejarah industri minyak dan gas di Sabah bermula sejak tahun 1891 apabila Shell mula beroperasi sebagai syarikat perdagangan minyak membantu merintis industri minyak dan gas Malaysia. Penemuan minyak pertama di Malaysia berlaku di Miri pada tahun 1910 dan sejak itu industri ini telah berkembang ke luar pesisir dan ke dalam perairan dalam yang lebih mencabar secara teknikal. Pada tahun 1982, Kerajaan Sabah menubuhkan Sabah Gas Industries untuk operasi hiliran sumber gas asli Sabah. Syarikat ini memiliki dan mengendalikan kilang metanol dengan kapasiti 660,000 tan setahun, kilang besi span dengan kapasiti 600,000 tan setahun, dan stesen jana kuasa berkuasa gas asli 79 MW yang semuanya mula beroperasi pada tahun 1984. Namun pada awal 1990-an disebabkan masalah kewangan, syarikat ini telah pun diswastakan. Kilang metanol dijual kepada Petronas dan kini beroperasi sebagai Petronas Metanol Sendirian Berhad, manakala stesen jana kuasa dijual kepada Sabah Electricity. Namun persoalan besar yang timbul ialah adakah projek hub tenaga di SOGIP ini benar-benar memberi manfaat kepada rakyat Sabah atau sekadar menguntungkan syarikat besar. Salah satu isu utama yang perlu diperhalusi ialah kesan alam sekitar akibat pembangunan berskala besar ini. Projek tenaga minyak dan gas sememangnya mampu menjana ekonomi, tetapi impaknya terhadap ekosistem setempat tidak boleh diabaikan. Adakah kerajaan negeri telah melakukan kajian mendalam mengenai kesan jangka panjang terhadap ekosistem laut dan daratan di sekitar Sipitang? Bagaimana dengan kebajikan masyarakat setempat yang mungkin terkesan akibat pembangunan pesat, termasuklah risiko pencemaran dan pemindahan penduduk? Selain itu, adakah manfaat ekonomi yang dijanjikan akan benar-benar dirasai oleh rakyat Sabah? Sabah seringkali berhadapan dengan isu ketidakseimbangan ekonomi di mana kekayaan hasil bumi tidak diterjemahkan kepada kesejahteraan rakyat. Adakah kerajaan negeri mempunyai mekanisme kukuh
bertumbuh untuk memastikan bahwa peluang pekerjaan dan kontrak perniagaan yang diwujudkan daripada proyek ini diberikan kepada syarikat tempatan dan tenaga kerja tempatan. Jika tidak ditangani dengan baik, terdapat kemungkinan besar syarikat luar yang akan lebih mendapat manfaat daripada proyek ini berbanding rakyat Sabah sendiri. Satu lagi isu yang patut diperbincangkan ialah bagaimana proyek ini selari dengan peralihan tenaga Malaysia ke arah sumber tenaga boleh diperbaharui. Di satu pihak, SOGIP dikatakan akan membantu mengurangkan kebergantungan terhadap bahan api fosil dan menyokong tenaga rendah karbon. Tetapi pada masa yang sama, proyek ini tetap menumpukan kepada minyak dan gas sebagai sumber utama. Adakah ini menunjukkan bahwa Malaysia masih belum bersedia untuk benar-benar beralih kepada tenaga hijau? Jika benar kerajaan serius dalam menggalakkan tenaga boleh diperbaharui, mengapa pelaburan besar seperti ini masih tertumpu kepada sektor minyak dan gas? Selain itu, kehadiran syarikat asing dalam proyek ini juga menimbulkan persoalan mengenai kedaulatan ekonomi Sabah. Sabah telah lama berhadapan dengan isu kawalan ke atas hasil bumi sendiri, di mana keuntungan besar industri minyak dan gas lebih banyak mengalir keluar ke Putrajaya dan syarikat luar daripada dinikmati oleh rakyat sendiri. Dengan kehadiran pelabur asing seperti Gibson Shipbrokers Limited dalam proyek ini, apakah jaminan bahawa Sabah tidak akan sekali lagi kehilangan kawalan terhadap sumber ekonominya sendiri? Adakah kerajaan negeri telah menetapkan syarat ketat agar Sabah menerima pulangan ekonomi yang adil daripada proyek ini? Lebih menarik jika kita melihat kembali sejarah, Sabah pernah mengalami kegagalan dalam pengurusan industri minyak dan gas sendiri. Sabah Gas Industries yang ditubuhkan pada tahun 1982 akhirnya diswastakan kepada awal 1990-an kerana masalah keuangan. Persoalannya, apakah jaminan bahawa projek hub tenaga di SOGIP ini tidak akan menghadapi nasib yang sama? Adakah kerajaan negeri telah mengambil iktibar daripada kesilapan lalu untuk memastikan kejayaan projek ini dalam jangka panjang? Jika dahulu Sabah gagal mengekalkan kawalan terhadap aset minyak dan gasnya sendiri, apakah yang berbeza kali ini? Secara keseluruhannya, pelancaran projek hub tenaga di SOGIP ini sememangnya satu perkembangan yang besar untuk Sabah. Namun persoalan-persoalan yang dibangkitkan di atas tidak boleh dipandang remeh. Projek ini berpotensi membawa perubahan besar kepada lanskap ekonomi dan tenaga di Malaysia, tetapi pada masa yang sama ia juga boleh menjadi satu lagi contoh bagaimana Sabah terus kehilangan kawalan terhadap kekayaannya sendiri jika tidak diuruskan dengan baik. Rakyat Sabah perlu memastikan bahawa mereka mendapat bahagian yang adil daripada hasil projek ini dan bukan sekadar menjadi pemerhati di tanah air sendiri. Bagaimana kerajaan negeri akan menangani cabaran ini? Apakah jaminan bahawa Sabah tidak akan sekali lagi menjadi mangsa ketidakadilan dalam pengagihan hasil minyak dan gas? Perbincangan ini tidak akan berakhir di sini. Apakah pandangan Anda? Adakah projek ini benar-benar memberi manfaat kepada rakyat Sabah atau sekadar satu lagi pelaburan besar yang menguntungkan pihak tertentu? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen di bawah dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Current Sphere MY. Sekian sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua.